Assalamualaikum. Selamat petang kepada rakan-rakan semua. Alhamdulillah. Jadi ni jam dah menghampiri 5.30. Jam di tempat saya ni dah 5.35 petang. Jadi dah waktu petang begini, biasanya office pun ramai kawan-kawan dah tutup office kan jam 5. Walaupun bekerja di rumah, walaupun work from home, saya harap kita ada setkan masa. Jadi mesti ada masa untuk kita berhenti. Katalah pukul 5 berhenti. Kalau macam ada kelas malam nanti mungkin pukul 7, pukul 8 baru mula baliklah untuk sesi malam. Jadi hari ini sekali lagi sewaktu petang begini saya nak bawakan inspirasi dari buku cerita kanak-kanak. Jadi sekiranya kepada rakan-rakan di luar sana, terutamanya yang ada anak-anak di rumah, jadi masa yang terluang itu boleh kita gunakan untuk melihat buku-buku yang ada. Jadi mungkin sekiranya tidak berbentuk hari-hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, 2 kali, kita ada sikit masa lah kita luangkan masa untuk bersama dengan ahli keluarga kita. Tak kisahlah baring-baring, main-main, makan-makan, tengok buku. Jadi hari ni satu buku ni saya pilih, tajuk dia What Bear Likes Best. Jadi secara semula jadi kalau kita bercakap pasal bear ni, anak-anak suka, orang tua pun suka. Buku ni seperti biasa bila kita ada buku, kita kena tengok apa tajuk dia lah. Jadi kita tengoklah, ini tajuk dia What Bear Likes Best, dan kemudian ditulis oleh buku ini ditulis oleh Alison Ritchie, illustrated by Dubravka Kolanovic. Ini Russian punya illustrator lah ni. Nama dia pun bunyi rahsia kan. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana, saya bawakan buku ini kerana ada satu message ada satu message yang dibawakan oleh buku ni. Jadi ada beberapa perkara kalau kita lihat Jadi saya nak terus kepada buku ni. Kemudian di muka surat belakang ni dituliskan tentang buku ni apa ni. Bear is having a lovely time doing his favorite things. He roly-polies down the hill, splashes in the river, scratches his back and swings through the trees. He's sorry that all his friends are so busy though, because there is something that Bear likes best and he can't do it without them. Ini kisah seekor beruang lah. Jadi beruang ni sangat playful kan. Kalau tengok gambar depan pun dengan orang kata petik bunga kan. Kemudian dengan buat aksi terbalik-terbalik, gimnastik ni. Jadi bagi anak-anak bila dia tengok ni, dia nampak ada kaitan ataupun ada persamaan diri dia dengan bear ni. Kan? Perasan tak? Dengan muka dia yang cheerful, kemudian dengan simple je gambar ni macam ini. Tapi biasanya bila anak-anak tengok, dia nampak buku ni, dia nampak watak ni ada sikit kaitan dengan dia. Jadi bergantung pada anak-anak kita lah. Dan kebanyakan anak-anak bila nampak buku ni memang dia akan ambil. Jadi kita mula dan kita buka buku ni. Jadi di muka surat pertama, seperti biasa kebanyakan buku kanak-kanak sebagaimana yang saya maklumkan sebelum ni, dia akan ada satu ruang untuk orang kata setting. Setting ni maksudnya anak-anak tu akan nampak, bear ni tengah jalan-jalan dekat padang, dekat luar, ada bunga-bunga, ada bukit bukau, ada pokok. Dia dah setting the tone. Dia tak bercerita pun. Maksudnya tak ada teks, dia tak tulis. Jadi buku macam ini memberi banyak ruang untuk anak-anak berimajinasi. Jadi kalau macam kita dengan anak-anak, kita boleh macam bercerita dulu tentang gambar ni dengan anak-anak. Lagi-lagi kalau macam waktu PKP ni kita tak ada masa nak keluar kan. Jadi kita kata kita bercakap dan kita mungkin mengenang memori lama, throwback mungkin kita ada main kat sana kat sini. Jadi waktu sekarang tak boleh, kita boleh bercakap sedikit Dan bila kita teruskan dengan buku macam ini, biasanya dia akan ada sekali lagi dia ulang cover. Tengok dia masih lagi tunjukkan watak bear ni yang macam ni watak dia Kita tengok mischievous. Kalau macam bahasa kita kata macam nakal lah, asyik nak main je. Itu bahasa kita. Tapi sebenarnya untuk anak-anak dia akan tengok fun, happy, interesting, curious, macam tu. Jadi tajuk buku ni What Bear Likes Best Okey, kita dah baca dari depan. Jadi muka surat ni terus ditunjukkan. Sebenarnya buku ni tak ada watak banyak. Macam biasa buku kanak-kanak dia tak ada watak banyak. Jadi ditunjukkan betapa bear ni seronoknya. Bear was sunning himself on his favorite hilltop. Dia cerita mengenai betapa seronoknya bear ni berada di atas bukit. Ini kira atas bukit lah. Jadi dia nampak bukit-bukit yang lain. Jadi dalam gambar ni saja kita boleh cerita macam-macam. Kalau kita kata kita memang nak ajar anak kita membaca ke apa, kita boleh teruskan bacalah. He loved days like this, nothing in particular to do and nowhere in particular to go. Jadi macam sekarang, samalah.
nothing in particular to do and nowhere in particular to go. Macam sekarang kan lockdown kan, kita kita tak boleh pergi mana-mana. Tetapi keadaannya macam Bear ni dia dekat luar, tapi macam kita sekarang kat dalam rumah. Jadi bila kita bercerita tu kita boleh relate macam tu. Jadi saya harap rakan-rakan dapat nampak muka surat ni. Dan tiba-tiba sedang Bear tu berehat-rehat, datang seekor lebah, bee. Bzzz. Jadi boleh buat sound sikit dengan anak. Bzzz. A bee landed on his nose. Jadi nose. Jadi ada banyak benda yang kita boleh belajar dengan anak kita bila kita masuk muka surat macam ni. Kita belajar tentang bee, kita boleh tenang bunyi dia, kemudian nose kat mana nose kita kan. Dan muka surat seterusnya dia tunjuk bahawa bee ni sebenarnya minta Bear ni bangun. Get up, Bear, he said crossly. How can I collect pollens with Bear squashing my flowers? Sebab Bear ni duduk atas bunga. Jadi macam manalah lebah ni, bee ni kan, nak terbang-terbang atas bunga-bunga tu untuk orang kata mengutip madunya. Sorry bee, said Bear laughing. Bear ni very happy, dia ketawa. Jadi dia pun mainlah tempat lain. Dan apa dia buat? Dia curl himself and roly-poly down the hill. Jadi dia pun golek-golek dengan badan dia yang depak tu. Dia golek. Yippee, dia main seronok. Jadi ini menunjukkan benda yang dia suka buat. Dan bila dia golek-golek tu, dia terlanggar seekor binatang yang namanya mole. Nanti boleh search dengan anak-anak, mole ni apa. Sebab binatang ni mungkin kita tak jumpa kan dekat tempat kita, tapi kita boleh share dengan anak kita mole ni apa. Kita buatlah research sikit. Sebab mole ni memang binatang ni memang biasanya akan korek-korek tanah duduk kat bawah kan. Jadi dia marah Bear ni pula. How can I dig holes with bears landing on me? Dia marah. Jadi Bear happy lagi. So dia cakap, sorry mole. Dia cakap sorry mole, said Bear and he hurried away. So bila dia dah buat salah, dia say sorry, lepas tu dia move lagi. Tengok, dia move, kemudian dia lari pula dekat sungai. Bear ran toward the river and splashed into the water. Splashing was one of his favorite things to do. Jadi Bear ni splash. Dia main air. Hey, kemudian ada seekor lagi binatang marah dia. Siapa pula yang marah dia kali ni? Heron ni seekor burung. Kalau macam kita, kalau dekat tempat kita mungkin kita sebut macam apa tu nama, burung Alah yang terbang tinggi-tinggi tu, tak ingatlah nama dia dalam bahasa Melayu. Jadi nanti kena cari heron ni bahasa Melayu dia apa. How can I catch fish? Dia marah lah sebab dia tengah nak catch fish, tapi Bear kacau. Jadi habis ikan-ikan ni lari. Macam biasa dengan happy-happy, Bear kata sorry heron, said Bear and he bounced off to play somewhere else. So dia lari, dia main lagi kat tempat lain. Dia lari, dia main kat tempat lain, gatal pula badan dia. Bear ni gatal badan dia gosok-gosok kat belakang pokok. Scratch. Jadi waktu ni bila dia scratch ni, dia berada di tepi tepi sungai lah. Dia scratch. Bila dia scratch tu, tiba-tiba siapa tu? Who's that? Six Fox sleepily. Who's that? How can I rest with Bear shaking the trees? Rupa-rupanya adalah musang tengah tidur. Jadi bila Bear scratch, bergegar pokok tu. Jadi dia tak boleh tidur. Macam biasa, sorry Fox, said Bear. Dia kata sorry, tapi dia terus naik atas. Bear panjatlah pokok tu. Jadi bila dia panjat pokok tu, tengok apa Bear ni buat. Dia bergayut. Dia bergayut daripada satu satu dahan ke dahan yang lain. Tiba-tiba crash. Bear crash. Sekali lagi dia mengganggu seekor burung belatuk. Woodpecker, burung belatuk. Sorry. Sekali lagi Bear cakap sorry. Akhirnya Bear pun pergi. Masih happy lagi tengok Dia dah berapa banyak dia buat kawan-kawan dia marah, dan dah berapa kali dia cakap sorry, tapi dia masih happy lagi tengok La dia jalan lagi keliling sungai. Tetapi sebenarnya Bear dia sedih sebenarnya. Oh well, everyone's too busy to play. Jadi maksudnya dia rasa sedih lah pula sebab tak ada orang nak main dengan dia. Jadi dia kembali ke tempat asal dia, top hill. Dia pun baring-baring. Tiba-tiba alamak, ada orang nak marah lagi ke? Bear dah takut dah, kawan-kawan dia nak marah lagi ke? Dan akhirnya datang bees. Tengok mole,
Heron ni burung ni tadi, heron ni kan, heron, fox and woodpecker. Semua datang. Akhir sekali, apa berlaku? He saw all his friends coming toward him. Bear, said bee, you are very big. And heavy, said mole. And noisy, said heron. And pesky, said fox. And clumsy, said woodpecker. Semua orang complain. But you are really fun. Let's play. Alright. Jadi akhir sekali dia tunjukkan bahawa Bear bermain. Bear ni suka bermain dan dia bermain dengan kawan-kawan dia. Tengok gambar ni pun dia letak pelangi, dia letak langit itu pink, dia tak letak langit itu biru. Dia menunjukkan mood yang sangat ceria dengan anak-anak. Jadi untuk anak-anak bila kita baca anak-anak ni faham bahawa bermain itu tak salah. Dan bila dia buat silap, orang marah, dia cakap sorry tadi kan. Dan kemudian kawan-kawan pun faham bahawa ada masa main. Kalau waktu dia tengah tidur, jangan kacau macam tadi kan. Macam lebah tadi tengah buat kerja. Untuk kutip madu daripada bunga-bunga. Jadi tak boleh kacau. Kemudian macam mole tadi, dia tengah korek lubang, dia tengah buat kerja lah tu. Jadi mole tak mahu dikacau. Fox pun sama, dia tengah berehat, tengah tidur. Kemudian macam heron ni tadi tengah cari makan kan, tengah kutip ikan, pun dia tak nak dikacau. Jadi dalam cerita ni sebenarnya menyatakan bahawa apa yang Bear sangat suka buat, main. Tetapi Bear boleh bermain apabila semua orang ready dengan masa untuk bermain. Ada yang nak tidur, tak boleh kacau. Ada yang nak buat kerja, tak boleh kacau. Ada yang nak makan, tak boleh kacau. Ada yang orang cakap tengah buat aktiviti dia, tak boleh kacau. Tak boleh kacau orang. Itu antara pelajaran dalam ni. Dan bagi kita pada orang dewasa, macam kita mak-mak kan, macam kita orang dewasa, bila kita baca buku macam ini, kita tahu bahawa sebenarnya naluri anak-anak ni sebenarnya dia nak main. Dia nak main. Jadi katalah sekarang ni kita ada anak kecil kan, 4, 5, 6, 7 tahun tu kan, jadi kat rumah, mungkin kita allocate dalam sehari 1 jam, 2 jam atau 3 jam untuk dia buat formal learning. Tapi kalau macam saya, formal learning tu dalam sejam ke sejam setengah saja. Selebihnya macam indirect learning. Indirect learning ni macam kita tanya-tanya soalan lah. Kita tanya, kita menyanyi, kita buat kira-kira sambil santai-santai. Yang itu yang indirect. Jadi bagi anak-anak ni sebenarnya kerja mereka adalah bermain dan belajar. Jadi kalau dengan bermain tu dia dapat belajar, biarlah dia main. Kalau dengan belajar tu sambil-sambil tu dia ada peluang nak main, kita beri juga peluang dia main. Jadi buku macam ni sebenarnya bila saya baca buku macam ni dalam keadaan lockdown ni, sebenarnya saya sedih sikit. Saya sedih sebab yalah, bayangkan macam saya dekat rumah saya ada 6 orang anak. Jadi mereka boleh bermain sesama mereka. Bayangkan anak yang seorang mungkin anak tunggal ataupun orang cakap tak ada kawan nak main. Kalau ada adik ke, katalah adik baby tak ada main. Jadi mungkin anak-anak ni kesian kesian anak-anak ni, mungkin dia tak ada peluang nak main macam ini. Saya tak pasti, tapi kalau ada rakan-rakan kat luar sana tahu kalau ada alternatif macam mana kita kata nak bagi peluang dalam masa lockdown ni anak-anak yang seorang-seorang, bukanlah seorang, maksudnya dia ada mak bapak tapi dia anak tunggal, dia tak ada kawan macam ni tadi kan. Bear ni tadi dia ada kawan. Bear ni tadi dia ada kawan. Bila mula-mula dia seorang kan. Kemudian dia ada bee, ada lebah. Kemudian sebenarnya dia tunjuk Arnab, tapi Arnab ni tak muncul sebagai watak. Tapi ada mole. Kemudian ada heron ni tadi. Kemudian dia ada tunjuk itik, tapi itik ni tapi tak ada jadi watak dalam ni. Dan kemudian dia tunjukkan fox ni, musang ni. Dan kemudian dia tunjukkan burung ni, woodpecker. Burung tukang burung belatuk. Jadi akhirnya dia tunjukkan bahawa dia bermain, dia tak boleh seorang-seorang, dia bermain beramai-ramai dengan kawan-kawan dia bermain bersama-sama. Jadi saya tak pasti kalau kita boleh fikirkan satu idea macam mana kita nak bantu ibu bapa yang anak dia seorang-seorang. Dan ibu bapa kalau nak main dengan anak, mainlah, tapi kadang-kadang tak sama. Jadi kalau macam saya mungkin berbeza sebab ada 6 orang. Jadi anak-anak saya semua bermain sesama sendiri. Tapi kalau macam ada kawan-kawan yang anaknya anak seorang saja di rumah, dapatkanlah satu cara macam mana nak buat anak kita tu yang seorang itu tidak hilang hak dia untuk bermain. Jadi ini cerita Bear ni tadi. So what Bear likes best is Bear love to play.
bear loves to have fun. Itu sebenarnya dalam buku cerita ni. Jadi kalau kita sebagai mak bapak yang sangat strict kan, sangat strict, kena berjadual kan, ada prosedur SOP betul, itu bagus. Tapi kita kena beri peluang yang betul kepada anak kita untuk bermain, terutamanya kalau anak-anak kita tu masih di peringkat orang kata toddlers, di peringkat early childhood. Jadi kalau tanya saya, masih peringkat yang anak-anak tu kalau kira umur 10 tahun ke bawah tu, mereka masih lagi memerlukan banyak main. Selepas tu dia dengan sendiri dia akan berkurang. Jadi saya harap dengan perkongsian buku kali ni, ada beberapa perkara yang mungkin rakan-rakan boleh ambil kerana kadang-kadang kita kata kita orang tua kan kita orang dewasa, jadi sekali-sekala kita kena semak balik, kita kena tengok balik diary lama kita. Dulu-dulu kita pun macam ni. Saya ingat dulu masa saya kecil, saya suka main tanah, saya buat apa orang cakap, dulu dekat kampung kan tak ada toy sangat kan, jadi kita create our own toy. Kalau main dekat rumah, belakang rumah, bawah rumah jadi bila main tu memang kena ada elemen tanah macam ni, jadi kotor lah, ada elemen tanah kan. Apa orang cakap, kalau ambil lidi, lepas tu cucuk-cucuk, buat rumah lah kononnya kan, lepas tu ambil daun. Jadi semuanya permainan yang orang kata bukan mainan zaman sekarang. Zaman sekarang kita mainan beli kedai kan, pergi kedai beli Lego plastik, beli doll, beli toys kan. Tapi dulu-dulu tak ada. Jadi kadang-kadang kita bila kita ingat balik zaman kita kan, zaman kita bermain macam itu, anak-anak kita dah hilang peluang main macam tu. Jadi tak apalah kalau waktu lockdown ini PKP, mungkin permainan yang ada tu memang dengan permainan yang kita beli di kedai, tak mengapa. Tapi pada masa yang sama, bila ada bahan-bahan macam ni, ada buku macam ni, akan mengingatkan kita. Jadi kita akan remind anak-anak kita, insya-Allah nanti semua dah orang kata dah reda, kita dah boleh keluar lagi, nanti insya-Allah kita keluar. Kalau dah sampai masa ada kebenaran untuk kita bawa anak kita kat taman di belakang rumah tu, kita bawalah dengan keadaan SOP, kita bawalah sekejap. Jadi kesian anak-anak kerana sebenarnya kerja utama anak-anak adalah bermain dan belajar. Dan belajar tu kadang-kadang bila dia main ni, bila dia tengah bermain ni, dia sebenarnya dia boleh belajar kan. Jadi insya-Allah. Jadi untuk itu kepada rakan-rakan, tak kiralah sama ada anak kita seorang, anak kita ramai, berilah peluang. Sebab bagi saya, baca buku cerita kanak-kanak macam ni bukan hanya terapi untuk anak kita, tetapi juga terapi untuk diri kita sendiri sebagai orang dewasa yang membacakan buku-buku macam ini. Jadi untuk itu kepada rakan-rakan, seperti ada yang saya sebut terdahulu dalam dalam video terdahulu, kita boleh mula ada kumpul koleksi buku cerita kanak-kanak. Sebulan satu pun jadilah, sebulan satu buku. Boleh pergi dekat Big Bad Wolf, dekat Shopee ada banyak. Kalau kita boleh beli barang-barang sambal, makan apa semua kan, adalah allocate. Biasanya buku macam ini sama ada kalau harga biasa antara 10 ke 15 ringgit, tapi kalau buku ada setengah buku tu lagi mahal lah. Tapi pilihlah yang mengikut bajet kita. Saya tak ingat berapa saya beli ni, tapi masa ni saya beli di bawah RM10. Paling mahal pun RM10 yang saya beli buku-buku macam ni semasa sale Big Bad Wolf, banyak buku-buku cerita macam ni. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sama ada menonton video ini secara terus ni tadi, yang sempat masuk. Kalau yang menonton kemudian, saya harap dapat satu idea baru ataupun dapat satu inspirasi macam mana dan apa nak buat untuk diri kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi untuk itu, Assalamualaikum, jumpa lagi.